Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama sekali, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita dapat bersama-sama untuk sesi live di Facebook Majlis Ulama Isma, dan pada malam ini kita akan bersama-sama dalam slot yang dinamakan sebagai slot Nabawiyat. Dan untuk minggu kedua dan keempat kita akan berbincang tentang kisah sahabiyat ataupun perjalanan hidup para sahabiat, para isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka para wanita yang hidup di zaman Nabi yang disebut sebagai serikandi-serikandi dakwah, dan juga mereka yang berjuang bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baiklah, bagi yang baru bersama dengan kita pada malam ini, ahlan wa sahlan. Okey, mungkin boleh like sikit dan juga share untuk kita sama-sama dapatkan manfaat bersama untuk perbincangan malam ini. Okey, bersama saya pada malam ini Nur Fatin Halil. InsyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama menyusuri, menghayati kisah sahabiah yang mulia, iaitu Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, di mana beliau adalah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, isteri yang pertama, dan merupakan wanita dan sebenarnya insan yang pertama. Insan yang pertama memeluk Islam, yang menyambut dakwah baginda Nabi SAW. Bayangkan seorang wanita yang menjadi insan pertama, manusia yang pertama di atas muka bumi ini, yang menjadi pendukung dakwah, yang menyahut seruan dakwah baginda. Bukan calang-calang kekuatan seorang wanita di mana menjadi orang yang pertama dan menjadi penyokong kuat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekali lagi siapa yang baru tiba di live kita pada malam ini, dan ahlan wa sahlan, insya-Allah boleh kongsikan sesi live ini supaya kita dapat sama-sama berbincang, dan mudah-mudahan bermanfaat pada malam ini, dan untuk kita sama-sama menghayati, menyusuri kisah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Okey, baiklah, InsyaAllah sedikit latar belakang berkenaan Sayyidah Khadijah, ataupun kita kata macam biodata lah, sedikit background berkenaan siapakah Khadijah ni, yang selalu disebut-sebut sebagai wanita pertama yang masuk Islam, sebagai seorang yang kita kata yang pertama lah menyahut dakwah baginda, serta nanti kita akan tengoklah bagaimana sebenarnya kedudukan Khadijah ini, kemuliaan beliau dan keistimewaan yang ada pada beliau. Okey, pertama sekali kita lihat sedikit sebanyak latar belakang lah Sayyidah Khadijah dan Ummul Mukminin. Okey, apakah nama penuh beliau? Okey, Sayyidah Khadijah, nama penuh beliau Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Okey, dan beliau ini adalah berketurunan Quraisy, dan ada pandangan yang meriwayatkan bahawa Sayyidah Khadijah ini ada, kita panggil relationship tu, ataupun kita kata ada hubung kait lah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di bahagian keturunan Qusay.
Okey, dan maksudnya sebab bagi Rasulullah dan Khadijah sendiri daripada keturunan Quraisy yang mulia, dan maka mereka sama-sama mempunyai, adalah juga kita kata bau-bau bacang tu. Okey, dan kemudian bilakah beliau dilahirkan? Okey, Sayyidah Khadijah dilahirkan 15 tahun sebelum tahun gajah, sebab kita sedia maklum yang baginda SAW, Nabi mengahwini Khadijah di mana umur baginda umur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Jadi ada beza jarak umur Nabi dan Khadijah sebanyak 15 tahun. Okey, jadi Rasulullah lebih muda 15 tahun berbanding Khadijah. Jadi bilakah dilahirkan? Sayyidah Khadijah dilahirkan 15 tahun sebelum tahun gajah, sebab baginda Nabi dilahirkan pada tahun gajah kan. Okey, dan disebut juga dari riwayat bila 15 tahun sebelum tahun gajah tu dia adalah 68 tahun 68 tahun sebelum hijrah baginda. Okey. Kita lihat sedikit. Yang ini mungkin ada yang kurang tahu berkenaan latar belakang Khadijah, di mana Khadijah pernah mengahwini dua orang lelaki sebelum baginda SAW. Okey, suami Khadijah yang pertama, okey, nama beliau adalah Abu Halah At-Tamimi. Okey, Abu Halah At-Tamimi, dan daripada perkahwinan Khadijah dengan Abu Halah ini mereka dikurniakan dua orang anak, seorang anak perempuan dan seorang lagi anak lelaki. Nama anak perempuan mereka Hindun, okey, Hindun, dan nama anak yang kedua adalah Halah. Sebab tu disebut Abu Halah. Selalunya orang Arab dia akan sebut Abu tu nak menisbahkan dengan nama anak mereka. Okey, jadi Abu Halah, anak yang kedua lelaki namanya Halah. Okey. Itu suami yang pertama. Suami yang kedua pula, okey, setelah Abu Halah meninggal dunia, Khadijah telah mengahwini seorang lelaki yang bernama Atiq bin Abid. Ada setengah riwayat sebut Atiq bin Aid, okey, Al-Makhzumi. Okey, ini suami yang kedua lah Khadijah, suami kedua bagi Khadijah. Okey, dan daripada perkongsian hidup dengan Atiq ini tadi, mereka dikurniakan seorang anak yang diberi nama juga Hindun. Okey, jadi berapa orang anak Khadijah dengan perkahwinan sebelum baginda Nabi SAW? Semuanya ada 3 orang. Okey, dan mungkin ramai yang kurang tahu yang baginda Nabi SAW, Rasulullah SAW mempunyai 3 orang anak tiri. Maksudnya 2 orang tadi perempuan Hindun, 2 orang perempuan namanya Hindun, dan seorang lagi namanya Halah. Okey, walau bagaimanapun ada riwayat yang mengatakan susunan tadi, susunan suami yang pertama dengan kedua tu, ada yang kata Atiq tu suami yang pertama dan Abu Halah itu suami yang kedua. Okey, jadi macam itulah, ada yang kata Abu Halah yang pertama, ada yang kata Atiq yang kedua. Okey, itu cuma kita kata khilaf ataupun perselisihan pandangan lah di kalangan ahli sejarah. Okey. Jadi itu sedikit sebanyaklah latar belakang berkenaan Khadijah. Dan beliau adalah keturunan Quraisy yang sangat mulia. Okay, dan sebenarnya pada waktu itu kaum Khadijah, kaum kita kata dia punya keturunan dan sebagainya sangat menghormati Khadijah. Okey, sehingga kan Khadijah ini digelar sebagai Sayyidah Nisa'un Quraisy. Maksudnya apa? Khadijah ini menjadi ketua kepada wanita Quraisy pada waktu itu. Nak kata betapa terhormatnya kedudukan Khadijah ini sehingga dia diangkat sebagai ketua kepada para wanita Quraisy ketika zaman jahiliyah, sebelum beliau menganut Islam, sebelum beliau berkahwin dengan Nabi SAW. Okey, dan ketika zaman sebelum Islam lah datang, dan ketika sebelum berkahwin dengan Nabi, dan Khadijah juga telah diberi satu gelaran. Yang ini mungkin juga ramai yang tak pernah dengar ataupun mungkin pertama kali dengar, yang Khadijah digelar sebagai At-Tahirah. At-Tahirah ini maksud dia wanita yang suci, wanita yang bersih. Okey, At-Tahirah. Okey, wanita yang suci, wanita yang bersih. Sebab apa agaknya?
Khadijah ini digelar sebagai wanita yang bersih, yang suci. Okey, satunya yang ni mungkin kita juga kurang mengenali kan latar belakang beliau kan. Khadijah ini, beliau sebenarnya tidak pernah menganut agama nenek moyang, maksudnya kaum Quraisy ketika itu kebanyakan mereka menyembah berhala. Okey, tapi Khadijah ni tak pernah sembah berhala, okey, dan juga tidak pernah minum arak sekalipun. Maksudnya sebelum Islam pun tak pernah minum arak, tak pernah bermain judi, okey, dan sangat-sangat menjaga dirinya. Okey, menjaga kemuliaan diri, menjaga kehormatan dirinya. Okey, sebab tu kenapa dia digelar sebagai At-Tahirah, seorang wanita yang sangat menjaga kesucian diri, sangat menjaga kemuliaan diri, kerana li syiddah afafiha, kerana sangat-sangat dia menjaga iffah. Iffah ni apa maksud dia? Dia sangat menjaga kemuliaan kehormatan diri sebagai seorang wanita. Begitu juga dari sudut agamanya, bagaimana kita tengok betapa dia sangat menjaga diri daripada terlibat terjebak dengan persembahan berhala dan sebagainya. Jadi apakah agama yang dianuti oleh Khadijah? Pada ketika itu diriwayatkan Khadijah menganut agama yang sama dengan Ibnu Ammiha. Siapa? Sepupu beliau, iaitu Warakah bin Naufal, di mana disebutkan dalam sejarah Warakah bin Naufal ni macam seorang pendeta beragama Nasrani ataupun disebut sebagai ahli kitab. Okey, ahli kitab. Maksudnya hari ini kita sebut sebagai Kristian lah. Okey, jadi berkemungkinan dalam riwayat yang disebutkan Khadijah ketika itu dia mengikut agama sepupunya juga. Okey, jadi dia percaya dengan kitab. Kitab yang dia percaya adalah kitab Injil lah pada waktu itu, kitab Nabi Isa alaihi salam. Okey. Jadi itu sedikit latar belakang baginda, dan sebenarnya kita tahu rasanya semua sedia maklum kisah bagaimana Khadijah bertemu pertemuan pertama dengan baginda Nabi SAW, dan bagaimana kisah perkahwinan pernikahan baginda Nabi SAW dengan Khadijah. Dan ini sebenarnya adalah rintitan daripada bila disebut Khadijah ni seorang yang At-Tahirah, yang menjaga kemuliaan diri dia, menjaga iffah diri dia. Dia sangat-sangat menjaga diri dan tidak memurahkan diri dia. Okey, semua sedia maklum yang bagaimana Khadijah dan Nabi mereka bertemu ketika mana Rasulullah SAW ketika itu menguruskan barang-barang perdagangan Khadijah. Okey, dan ketika itu Khadijah dia sangat-sangat tertarik, okey, dan terpikat dengan kejujuran Nabi SAW ketika baginda dan seorang pembantunya yang dinamakan sebagai Maisarah. Maisarah ni lelaki, okey, yang mana mereka menguruskan dagangan barang dagangan ke Syam. Okey, jadi ketika itulah Khadijah dia sangat tertarik dengan kejujuran Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana Nabi ni sangat mementingkan kita kata amanahnya menjaga barang-barang Khadijah sehingga perniagaan tersebut mendatangkan keuntungan. Okey, jadi kita lihat bagaimana selepas itu Khadijah dia tidaklah memurahkan diri dia, nak kata kalau zaman sekarang ni mengurat ke ataupun kata gedik-gedik dan sebagainya, tak. Tapi walaupun kita kata Khadijah ada hati tertarik dengan Nabi, tapi Khadijah telah menyatakan hasrat dia melalui orang tengah, melalui Maisarah itu sendiri, dan juga seorang sahabiah disebut namanya sebagai Sayyidah Nafisah, untuk menyatakan hasrat dia untuk mengahwini Nabi SAW. Dan dalam riwayat juga disebut yang mengkhitbah ataupun yang meminang Khadijah ketika itu, jadi dari pihak Nabi sendiri, Sayyidina Hamzah, Hamzah bin Abdul Muttalib yang menjadi wakil untuk meminang Khadijah lah. Maksudnya bila sampainya hasrat tersebut, baginda Nabi meminang Khadijah melalui Sayyidina Hamzah. Okey. Itu kita kata sedikit latar belakang kisah Khadijah, yang sebenarnya satu pengajaran terbesar adalah kita dapat lihat bagaimana menjaga dirinya Khadijah ketika beliau belum berkahwin dengan Nabi. Okey, walaupun dia seorang yang janda, dan kita kata istilah janda tu kalau zaman sekarang ni, kalau di negara kita ataupun mungkin dia macam dah ada satu chop lah, macam kata janda ni memberi satu konotasi yang tak elok,
yang buruk dan sebagainya, tetapi Khadijah telah membuktikan bahawa seorang yang bergelar janda ataupun yang pernah berkahwin dengan lelaki sebelum ini, tapi masih menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Okey, jadi contohilah Khadijah dari sudut menjaga kemuliaan diri, iffahnya dia. Dan kalau ada yang mendengar sesi perkongsian malam ni, bagi seorang yang belum berkahwin, kita sama-sama cuba menjadi seorang yang betul-betul menjaga pergaulan antara lelaki dan wanita, dan kita mulakanlah, kalau kata kita nak memulakan sebuah rumah tangga, mulakanlah dengan cara yang terbaik, yang bukan bermula dengan maksiat. Okey, insya-Allah. Okey, itu sedikit banyak latar belakang. Okey, jadi kita lihat pula apakah kita panggil kelebihan dan keistimewaan Sayyidah Khadijah ini sendiri. Okey, apa yang hebat sangat dengan Khadijah ni? Okey, apa yang istimewanya, specialnya sangat dengan Khadijah? Okey, saya simpulkan dalam tiga poin utama, ataupun kita kata tiga keistimewaan yang ada pada Sayyidatina Khadijah. Okey, pertama, beliaulah yang pertama dalam banyak aspek, ataupun kita kata dalam pelbagai keadaan, beliaulah yang menjadi yang pertama dinikahi oleh Nabi SAW. Beliaulah juga pertama yang masuk Islam, yang menyambut seruan dakwah Nabi SAW. Okey, kemudian baginda beliau juga adalah wanita pertama juga yang Nabi nikahi dan Nabi tidak memadukan beliau. Okey, jadi setelah Khadijah meninggal dunia, barulah Nabi SAW mengahwini wanita yang lain. Okey, dan kita lihat sebenarnya Khadijah ini menjadi saksi pertama ketika wahyu yang pertama itu turun. Okey, ini kita kata yang paling signifikan dalam sirah Nabi SAW, adanya susut tubuh seorang wanita yang menjadi pendukung kuat kepada wahyu pertama itu, dan menjadi kita kata memberi semangat, memberi kita kata menjadi pendukung kepada Nabi ketika mana wahyu pertama itu turun, dan Nabi dalam keadaan yang tidak mengerti apa-apa, maksudnya tak tahu apa nak buat dan sebagainya. Tapi inilah wanita yang telah menunjukkan jalan, dan wanita yang telah memberi pandangan untuk baginda melakukan sesuatu, dan akhir sekali baginda tahu baginda telah menerima wahyu dan amanah terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kisah yang paling signifikan dalam sirah yang di mana ketika mana wahyu turun, wahyu turun dalam keadaan Nabi tak tahu apa-apa. Sebab sebelum itu kita tahu bagaimana Nabi SAW dia sangat menggemari, dia sangat suka untuk pergi bertahanus, pergi berkhulwah ataupun bersendiri, duduk berseorangan di dalam gua Hira, di mana beliau baginda bertafakur, kemudian melihat keadaan kaum jahiliah ketika itu yang sangat-sangat teruk keadaannya. Okey, jadi dalam keadaan tersebut baginda duduk, dan tiba-tiba pada satu malam datanglah satu kita kata makhluk lah yang menyuruh baginda membaca, dan kemudian baginda tak dapat membaca. Hari sekali sangat-sangat dengan keadaan kita kata sangat takut, tak tahu nak buat apa, akhirnya pulang ke rumah, dan disebut Nabi kata zammiluni, selimutkan aku, sebab dalam keadaan yang takut, tak tahu apa yang berlaku sebenarnya, dalam keadaan yang bayangkan gua Hira yang mungkin sangat gelap, dan kemudian disuruh membaca, tak tahu membaca, dan dipeluk oleh Jibril ketika itu. Dia kata sangat kita kata tak nampak apa yang sebenarnya yang sedang berlaku. Okey, tapi seorang isteri yang sangat-sangat peka, dan juga dia memang sangat-sangat menjaga apa yang kita kata betul-betul menyayangi Nabi SAW. Okey, dia dia selimutkan Nabi SAW dan menenangkan baginda. Okey, inilah kita kata salah satu ciri seorang isteri yang solehah, isteri yang menjadi pendukung suami. Okey, di mana dia menjadi sumber ketenangan, sumber kebahagiaan. Okey, dan juga bukan lagi menakut-nakutkan dan sebagainya. Okey, seperti yang kita maklum juga bagaimana Khadijah, okey, dia setiap kali baginda pergi ke Gua Hira,
kan, beliaulah Khadijah inilah yang menyediakan makanan, okey, dan panjat Gua Hira tu untuk menyampaikan makanan tadi, bekalan makanan kepada Nabi SAW. Okey, dan kat sini kita lihat bagaimana peranan seorang isteri yang menguatkan suami dan juga memberi sokongan yang kuat, kita kata sokongan moral, semangat dan sebagainya untuk dia menghadapi kehidupan itu sendiri. Dan kita lihat bagaimana selepas peristiwa tersebut pada malam wahyu itu turun, okey, Khadijah dia memberi cadangan untuk berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, okey, sepupu kepada Khadijah, di mana Waraqah ni lebih tahu berkenaan apa yang berlaku lah kan. Dia boleh agak ni mesti Waraqah bin Naufal tahu, sebab beliau banyak membaca kitab-kitab terdahulu, okey, dan apabila berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, okey, baginda pun menceritakan keadaan apa yang berlaku dan sebagainya. Akhirnya Waraqah pun menyatakan bahawa haza an-namus. Namus ni Jibril lah, kata Jibril pada untuk ahli kitab ketika itu yang mereka yang membaca Injil, mereka sebut sebagai namus. Okey, Jibril telah datang dan membawa risalah dan membawa wahyu untuk baginda Nabi SAW. Okey, jadi kisah selepas itu pun mungkin kita dah tahu bagaimana Waraqah bin Naufal menyampaikan apa yang dia tahu, namun dia tak sempatlah untuk menjadi pendukung kepada dakwah, sebab asalnya dia kata kalau aku hidup, aku akan menjadi pendukung kepada dakwah ataupun disebut Islam lah ketika itu. Okey, jadi inilah kita tengok bagaimana seorang isteri yang memainkan peranan yang besar untuk memberi ketenangan dan memberi idea, memberi pandangan dan juga saling berbincanglah dengan suami kan. Jadi ini satu kita kata peribadi contoh bagi kita, mungkin ada isteri-isteri yang mendengar pada malam ini kena jadi penyokong kuat kepada dakwah ataupun kita kata apa yang dilakukan oleh para suami. Okey, kita tengok pula apa lagi keistimewaan yang ada kepada Khadijah, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid ini. Okey, yang kedua, keistimewaan beliau adalah ahli syurga dan terjamin syurga sebenarnya. Ini memang dah dijamin sebagai ahli syurga, wanita syurga. Okey, sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri telah bersabda, afdalu nisa ahli jannah. Okey, ada beberapa wanita ni yang disebut sebagai afdalu nisa, afdal nisa, mereka yang paling afdal ataupun kita sebut sebagai penghulu lah wanita di syurga. Ada 4 orang ini. Siapakah mereka? Pertama Khadijah, Khadijah binti Khuwailid. Kedua Fatimah binti Muhammad, dan ketiga Asiyah binti Muzahim, imra'ah Fir'aun, okey, Asiyah isteri Fir'aun, dan yang keempat Maryam binti Imran radhiyallahu anhunna ajma'in. Okey, jadi ada 4 wanita yang memang dijamin syurga, yang disebut oleh Nabi SAW sebagai penghulu-penghulu wanita di syurga. Okey, jadi kalau ada kesempatan kita cuba dalami, kita cuba susuri kisah-kisah mereka ini, dan malam ini kita susuri dan juga kita cuba tengok kisah apa perjalanan hidup yang dilalui oleh Sayyidah Khadijah. Okey, kemudian kalau ada masa, kesempatan lain, mungkin kita boleh lihat bagaimana kisah Fatimah, macam mana kisah Asiyah, okey, isteri Fir'aun, dan juga bagaimana kisah Maryam bintu Imran. Okey, masing-masing mempunyai keistimewaan sendiri sehingga dinombat sebagai penghulu wanita di syurga. Okey, dan kemudian kita lihat bagaimana Khadijah ini sendiri, okey, dia telah dijanjikan syurga yang khusus bagi dia. Okey, tadi dah memang jadi penghulu wanita dekat syurga. Okey, yang ni disebutkan telah disediakan syurga yang khusus bagi Khadijah. Okey, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat Jibril berkirim salam kepada Sayyidah Khadijah. Okey, seperti yang telah saya sebutkan tadi macam mana peranan Khadijah itu sendiri ketika mana baginda sedang bertahanus berada dalam Gua Hira. Okey, Khadijah sering menghantar bekalan dan juga berjumpa dengan Nabi lah untuk bagi makanan dan sebagainya. Okey, jadi
Jibril ketika itu kan, dan selepas wahyu itu turun, Jibril turut datang ke Gua Hira, dan satu ketika Jibril kata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kan, hazihi Khadijah qad atat. Okey, Khadijah datang bawa makanan, bawa bekalan kepada dan fa idza hiya atatka faqra'u alaiha salam min rabbiha wa minni. Okey, Jibril kata apa? Kalau Khadijah datang nanti, bagi tahu kepadanya, aku berkirim salam. Okey, Allah berkirim salam kepada Khadijah, dan aku sendiri iaitu Jibril alaihi salam berkirim salam kepada Khadijah. Kemudian apa lagi? Ini hadis riwayat Bukhari. Wa basyaraha bi baitin fil jannah min qasab. Okey, Jibril kata, dan gembirakanlah, berilah khabar gembira kepada Khadijah, dan di mana dia akan mendapat rumah di syurga nanti daripada qasab. Qasab ni kalau tengok terjemahan bahasa Arab dia macam kita panggil macam buluh kan, macam buluh ataupun macam tebu punya batang tu. Okey, tapi sebenarnya bukanlah batang macam tu bentuk syurganya, cuma dia diterjemahkan sebagai al-lu'lu' al-mujawwaf. Maksudnya lu'lu' ni permata yang dalam bentuk macam ada satu rongga kan, ataupun kita kata syurganya berbentuk macam berongga yang dipenuhi dengan permata. Okey, ada yang sebut az-zahab, okey, ataupun emas. Okey, ni bentuk syurga yang telah dijanjikan kepada Khadijah. Ada satu riwayat menyatakan kenapa agaknya bentuk syurganya macam seolah-olah macam bentuk berongga tu, sebab apa? Sebab Khadijah ni menjadi seorang yang sangat kuat memberi sokongan kepada Nabi dari sudut menghantar bekalan makanan di dalam Gua Hira. Okay. Jadi Gua Hira tu kadang-kadang dia bersama dengan Nabi sekali duduk menemani baginda. Okay, jadi Gua Hira tu bentuknya macam berongga kan, seolah-olah macam itulah nak kata adanya syurga yang dijanjikan kepada Khadijah dalam bentuk lu'lu' al-mujawwaf ataupun qasab tadi. La sahabin fihi wala nasab, yang tiada kebisingan, maksudnya penuh dengan ketenangan syurga tersebut, fihi wala nasab, dan tiada lagi kepenatan. Okey, kat sini Allah menjanjikan bagi Khadijah syurga yang dah tak ada penat dah kat dalam syurga yang dijanjikan tadi. Sebab apa agaknya? Sebab kita tengok bagaimana penat lelahnya Khadijah. Okey, mungkin setiap hari atau beberapa hari sekali dia panjat Gua Hira. Kalau siapa yang pernah sampai di Mekah, di Mekah ada Jabal Nur, di mana Jabal Nur ni yang terletaknya Gua Hira. Bukan kita kata rendah lah, memang tinggi dan curam. Bayangkan seorang wanita yang usianya berapa? Okey, cuba bayangkan usianya, berkahwin dengan Nabi umur dah 40 tahun, kemudian Nabi menerima wahyu umur 40 tahun. Okey, jadi dalam usia 60-an Khadijah boleh panjat untuk pergi ke Gua Hira untuk hantar bekalan kepada Nabi SAW. Mungkin kita kata penat, lelah dan sebagainya, tapi tanpa ada kita kata mengeluh ke rasa mengadu pada Nabi, dah penat, dah tak larat lah, saya dah tak boleh lah nak hantar makanan ke awak sebagainya. Tak ada sedikit pun kita panggil keluhan daripada Khadijah. Dan akhir sekali kita lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Khadijah ini, hasilnya ataupun natijahnya, ganjarannya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan kita lihat juga bagaimana Khadijah pada malam wahyu tu diturunkan tadi, bagi Khadijah ni tak ada pun mengeluarkan kata-kata yang kita panggil mengutuk tindakan Nabi. Kenapa duduk Gua Hira seorang-seorang, lain kali tak payahlah pergi. Okey, buat buat benda yang mungkin tak nampak apa-apa faedah ketika itu, tetapi Khadijah tetap memberi sokongan dan menjadi sumber ketenangan kepada Nabi SAW. Okey, itu berkenaan kelebihan ataupun keistimewaan Khadijah, di mana
dia adalah wanita syurga. Okey, wanita syurga ni kalau dah dijamin syurga, tentu sekali kita kena tengok apa amalan dia, tengok apa kisah dia, apa perjalanan hidup yang dilalui oleh beliau ini. Okey, jadi insya-Allah kita semua dah berazam untuk jadi bagaimana peribadi Khadijah ni. Pertama tadi kita dah tengok dari sudut sebelum dia berkahwin, menjaga maruah diri, dan kemudian dari sudut peranan seorang isteri yang menjadi sumber ketenangan dan sumber kebahagiaan. Okey, dan yang ketiga, kita masuk ke dalam poin yang ketiga dan terakhir, kelebihan dan keistimewaan Khadijah binti Khuwailid. Okey, iaitu beliau adalah isteri baginda SAW yang disayangi. Dan kita kata memang Nabi sangat setia kepada Khadijah walaupun Khadijah telah meninggal dunia. Okey, buktinya bila mana Nabi menyembelih kambing ataupun menyediakan makanan, mesti Nabi akan teringat kepada sahabat-sahabat Khadijah, dan dia akan hantar makanan kepada sahabat-sahabat Khadijah. Okey, jadi ini mengundang cemburu daripada isteri-isteri yang lain ketika itu, terutamanya Sayyidatina Aisyah yang kita tahu terkenal dengan sifatnya yang sangat cemburu. Okey, jadi ada satu hari tu Aisyah kata kepada Nabi, Aisyah berkata pada Nabi, kenapa kamu sering menyebut-nyebut tentang Khadijah ni? Kenapa masih lagi disebut perempuan? Aisyah dia ada sebut perkataan kenapa masih disebut lagi kebaikan dan jasa-jasa Khadijah, perempuan yang tua yang dah luruh giginya ni. Dia ada satu istilah bahasa Arab tu. Okey, jadi sampai ke tahap macam tu sebab cemburunya Aisyah kepada Khadijah, sehingga disebut Khadijah ni sebagai seorang perempuan tua. Kenapa duk sebut lagi tentang perempuan tua tu? Okey, jadi bila Nabi dengar apa yang disebut oleh Aisyah ni, baginda kata okey, sebab Aisyah kata bukankah Allah dah menggantikan yang lebih baik daripada Khadijah? Okay, sebab nak kata bila Khadijah dah meninggal dunia, Nabi pun berkahwin dengan isteri-isteri baginda yang lain. Okay, jadi Aisyah kata dah ada ganti dah ni, mungkin ganti ni lebih baik daripada Khadijah. Okay, tapi apa yang Nabi jawab? Nabi kata ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Okay, Nabi kata sesungguhnya tidak sesekali boleh digantikan Khadijah ni dengan orang lain. Maksudnya Nabi terlalu cintakan Khadijah, terlalu setia kepada Khadijah, sehingga Nabi kata tiada galang gantinya. Tak ada siapa yang boleh menggantikan Khadijah. Sebab apa? Sebab ada 4 perkara ni yang Aisyah, memang Khadijah sahaja yang memiliki peribadi ataupun keistimewaan ini. Pertama, kenapa Nabi kata tak boleh diganti dengan orang lain? Sebab Khadijah ini telah beriman di saat orang lain kufur. Kemudian yang kedua, Khadijah dia telah membenarkan aku di saat manusia lain tidak mempercayai aku. Okey, yang pertama tadi dia telah beriman, Khadijah beriman di saat orang lain semua tak beriman. Okey, yang kedua, dialah yang membenarkan Nabi. Kata Nabi, kata wahai Muhammad, wahai suamiku, engkau adalah orang yang benar. Okey, di saat semua orang mungkin tak percaya langsung apa yang dilalui oleh Nabi SAW. Okey, yang ketiga, apa yang ada pada Khadijah ni yang tak ada pada isteri-isteri lain. Okey, Khadijah telah menyerahkan hartanya di saat manusia menghalang daripada memberikan harta mereka. Ini satu benda yang agak besar juga kita kata. Khadijah adalah seorang businesswoman yang sangat berjaya. Okey, kita tengok bagaimana sebelum dia menikahi Nabi SAW pun memang bisnes dia sangat hebat dan kita kata berjaya. Okey, jadi kita tengok dengan harta-harta dan juga kekayaan yang ada tu, itulah semua yang diserahkan kepada Nabi untuk membantu dakwah. Okey, dan ada satu ketika di mana di Mekah Nabi menyeru orang Quraisy, orang kafir dan jahiliah ketika itu untuk bersama dengan Nabi, namun mereka semua tak nak beriman, dan sehingga ada satu ketika tu berlaku kita panggil boikot. Okey, kabilah Nabi yang telah diboikot dan tak boleh sampai kepada Nabi dan ahli keluarga dia makanan dan sebagainya. Okey, jadi ketika itu
yang paling kuat memberi sokongan, yang support Nabi adalah Khadijah dengan harta-harta kekayaan baginda dan harta-harta kekayaan beliau, iaitu Khadijah radhiyallahu anha. Dan yang keempat, okey, ni yang tak ada pada isteri-isteri lain. Khadijah yang paling special sebab apa? Sebab Khadijah lah yang daripadanya Allah telah merezekikan aku anak. Okey, Khadijah je yang telah melahirkan anak-anak Nabi SAW. Okey, di saat isteri-isteri lain tidak dapat memberi anak. Okey, ini yang disebut oleh Nabi SAW. Okey, dalam hadisnya. Okey, anak Nabi SAW ada 7 orang semuanya kan. Okey, tapi yang satu lagi 6 orang daripada Khadijah dan satu lagi daripada Maryah Al-Qibtiyah kan. Sebab Maryah Al-Qibtiyah ni dia seorang hamba. Okey, jadi yang anak-anak daripada Nabi dan Khadijah ni ada 6 orang. Okay, dan isteri Nabi yang lain tidak melahirkan anak. Okey. Jadi inilah keistimewaan yang ada pada Khadijah yang tidak dimiliki oleh isteri-isteri yang lain, yang menjadikan kesetiaan Nabi kepada Khadijah itu melebihi isteri-isteri yang lain. Okey. Jadi kita tengok sikit sebagai pengakhiran lah untuk perkongsian kisah Khadijah pada malam ini. Okey, kita dah lihat latar belakang beliau, kita dah lihat apakah keistimewaan Khadijah itu sendiri dalam 3 perkara tadi. Okey, iaitu pertama, beliau adalah yang pertama memeluk Islam. Okey, menjadi yang pertama di sisi Nabi ketika wahyu diterima. Yang kedua, merupakan wanita ahli syurga. Dan yang ketiga, kesetiaan yang paling tinggi kan Nabi kepada beliau. Okey, Nabi yang sangat setia dan tiada galang gantinya. Okey, berbanding dengan isteri-isteri lain. Okey, jadi untuk sebagai pengakhirannya, okey, kita lihat sedikit apakah pengajaran ataupun kita kata benda yang kita boleh ambil, yang kita boleh amalkan, okey, dalam kita mencontohi peribadi Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid ini. Okey, pertama, mungkin para pendengar yang ada pada malam ini, siapa pun kita, kalau yang mendengar itu wanita, siapa pun kita sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak perempuan, sebagai seorang ibu ataupun sebagai seorang wanita yang belum berkahwin, okey, masing-masing daripada kita semua insya-Allah perlu mencontohi peribadi Khadijah binti Khuwailid tadi. Okey, kita lihat dari sudut apabila Khadijah ini berada di tempat seorang isteri, bagaimana menjadi seorang penyokong kuat, pendukung dakwah yang utama, orang yang pertama Nabi mengadu segala-galanya. Okey, dan kita lihat bagaimana tindakan Khadijah pada malam tersebut. Kalau kita lihat Khadijah dia tak ada pun mengeluarkan kata-kata yang mungkin boleh menyakitkan hati Nabi. Macam disebut tadi, kalau kata itulah pergi lagi dekat gua yang gelap dan sebagainya, seolah macam tak nampak apa-apa faedah. Tetapi apabila berlaku peristiwa penurunan wahyu yang pertama tadi, okey, bukan sekadar Khadijah ni dia memberi ketenangan, dia memujuk dan memberi, kita kata pujukanlah kepada Nabi pada malam tersebut dengan memberi menyelimutkan baginda, tetapi Khadijah telah mengeluarkan satu kita panggil macam seolah-olah pujian ataupun kata-kata yang menguatkan pendirian Nabi. Apa yang disebut oleh Khadijah pada malam tersebut? Okey, Khadijah kata, okey, wallahi ma yukhziqallahu abadan. Okey, sesungguhnya demi Allah. Okey, ni nak kata memang betul-betul lah seorang isteri yang memberi semangat memberi kata-kata semangat kepada Nabi, dan dia memberi satu macam seolah pujian kepada Nabi. Apa yang Khadijah kata, demi Allah sesungguhnya tidak sesekali Allah akan mensia-siakan kamu wahai Muhammad. Sebab apa? Disebut semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya kamu ni orang yang baik-baik. Kamu ni wahai Muhammad menyambung silaturahim, wa tahmilul kalli, dan kemudian kamu ni suka bantu orang susah. Kemudian wa taksibul ma'dum, akan selalu usahakan untuk bagi orang yang kehilangan, mencukupkan orang yang kehilangan. Kemudian wa taqrid dhaif,
kamu memuliakan tetamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kamu juga sentiasa memuliakan serta membantu orang-orang yang nak menegakkan kebenaran. Okey, ini memang very powerful lah, kita kata ayat yang keluar daripada mulut seorang isteri yang memberi satu dukungan, sokongan, moral support yang terhebat lah, kita kata. Sebab bukan sekadar memberi ketenangan, bahkan dia memberi pujian serta menyebut kebaikan-kebaikan yang ada pada suaminya. Okey, ditambah lagi dengan esoknya dia ambil tindakan pula. Apa nak buat ni? Dia jumpa dengan Waraqah bin Naufal untuk mencari jawapan apakah yang berlaku pada malam wahyu tu diturunkan. Inilah peribadi isteri yang bijaksana dan yang betul-betul menjadi pendukung dan penyokong kepada seorang suaminya. Okey. Yang kemudian bagaimana kita lihat ini pengajaran yang terbesar juga sebagai seorang wanita yang mungkin belum berkahwin, dan kita menjadi seorang wanita yang menjaga diri. Bagaimana Khadijah digelar sebagai At-Tahirah, seorang wanita yang suci, yang menjaga kemuliaan diri, yang syiddah afafiha, dan menjaga iffah, terlalu menjaga iffah diri. Dan satu, kita lihat bagaimana beliau tidak melakukan maksiat. Maksudnya maksiat ni waktu itu, ketika itu beliau langsung tak pernah sembah berhala. Beliau tak pernah main judi ataupun minum arak. Jadi kita lihat bagaimana menjaga diri daripada segala maksiat yang sepatutnya kita sebagai seorang perempuan, wanita pada hari ini yang dah berkahwin ataupun yang belum berkahwin, jadi kita menjaga semua benda ni daripada yang kita lakukan, maksiat-maksiat dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut aurat kita, bagaimana kita menjaga aurat kita, pergaulan kita dengan yang bukan mahram, dan juga batasan-batasan lah yang sepatutnya kita pelihara. Hargai diri kita. Dan juga kita jangan bermudah-mudahan untuk memurahkan diri, terutamanya apabila kita berhadapan dengan situasi macam Khadijah. Kita lihat bagaimana dia tertarik ataupun terpikat dengan peribadi Nabi SAW. Kita ambil tindakan yang benar dan jangan sesekali terlibat dengan maksiat dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dua perkara di mana sahaja kedudukan kita. Jadilah isteri yang menjadi sumber kebahagiaan, sumber ketenangan. Kalau kita seorang ibu, bagaimana kita lihat bagaimana Khadijah ini menjadi ibu kepada anak-anak baginda SAW. Bagi seorang wanita yang belum berkahwin, menjaga kesucian diri. Dan juga kalau ada wanita-wanita zaman sekarang yang kita kata berkerjaya dan sebagainya, Khadijah juga adalah seorang business woman yang berjaya, yang bekerjaya. Kita kata memang seorang yang Masya Allah, dia bekerja di luar, namun masih tetap mengekalkan peribadinya yang solehah, yang tidak memurahkan dirinya, menjaga pergaulan dan sebagainya. Jadi contohilah peribadi Khadijah binti Khuwailid di mana pun kita berada. Dan mungkin ada sidang pendengar dari kalangan para lelaki. Jadi mudah-mudahan kita dapat mendapat inspirasi lah daripada kisah Khadijah ini sendiri. Dan jika ada di kalangan para lelaki yang belum berkahwin, carilah isteri, bakal isteri yang solehah seperti Khadijah. Dan juga kalau ada isteri-isteri dah memiliki isteri yang dah berkahwin, jadi kita wujudkan suasana rumah seperti mana rumah tangga baginda SAW, yang mana kita lihat seorang suami dan seorang isteri yang saling mendukung, yang saling menyokong apa yang masing-masing lakukan, dan juga sentiasa mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya cukup setakat ini dahulu perkongsian yang sebenarnya agak ringkas berkenaan Khadijah binti Khuwailid, Khadijah At-Tahirah, ibu kita, Ummul Mukminin kita, yang kita perlu bukan setakat dengar ataupun kita kata tahu je kisah beliau, tetapi kita nak cuba menjadikan peribadi beliau sebagai satu benda yang kita aplikasikan, yang kita amalkan, jadikan di dalam diri kita, dalam rumah tangga kita dan dalam masyarakat kita, insya-Allah.
Okey, dan sekali sebagai penutup, bilakah Khadijah meninggal dunia? Okey, Khadijah diriwayatkan meninggal dunia ketika 10 Ramadan tahun ke-10 kerasulan. Okey. Dan ia adalah 3 tahun sebelum hijrah Nabi. Okey, dan saya rasa semua maklum bagaimana peristiwa Isra' Mi'raj yang kita baru sambut baru ni 27 Rejab. Dan Isra' Mi'raj itu sendiri adalah satu taslih ataupun hiburan bagi Nabi, di mana Allah SWT nak memberi hiburan ataupun memberi ketenangan kepada Nabi, menggembirakan Nabi, sebab tahun ketika berlakunya Isra' Mi'raj itu adalah tahun yang disebut sebagai Amul Huzni ataupun tahun kesedihan. Okey, di mana Nabi SAW menerima 2 kematian yang terbesar, iaitu kematian bapa saudara baginda dan juga Sayyidatina Khadijah, isteri baginda yang paling dicintai ketika itu. Okey, inilah kisah beliau. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dapat mencontohi peribadi beliau Khadijah binti Khuwailid yang sangat mulia ini. Okey, aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Okey, terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada sesi live pada malam ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi lah dalam sesi slot Nabawiyat Seri Kandi Sahabiah pada waktu yang akan datang. InsyaAllah. Jazakumullah khairan katsira. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.